insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita dalam untuk kita selesaikan, kita cuba selesaikan hari ini tuan-tuan, insya-Allah surah Al-Fatihah secara ringkas, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan masa untuk terus hingga ke akhir pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita berhenti pada ayatnya kedua. Bismillah. Ya. Ayat Bismillah. Kita dah masuk belum? Belum. Belum lagi Ha. Sebab minggu ni ada 2-3 kelas tahsin Fatihah. Jadi saya agak keliru. Okey, baik. Maksudnya alhamdulillah belum masuk lagi lah. Belum. Azah dengan basmalah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita terus pada ayat yang kedua. Okey, baik. Saya akan bacakan sepintas lalu Al-Fatihah daripada mula sehingga akhir. Kalau ni recording InsyaAllah. Ya, record. InsyaAllah mudah-mudahan boleh jadi rujukan lah. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik. Saya ulang pada ayat yang ketiga. Pada yang kedua. Okey, baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, baik. Bagi perhatian kepada kalimah alhamdu. Alhamdu. Sebutan al kena jelas. Al. Bukan all tapi al. Al. Sebutan lam sukun, lam itu nipis. Sifat lam itu nipis. Jadi al, bukan all. Lidah kita jangan terlalu ke langit dalam. Lidah kita berhampiran gigi tu. Tak kena gigi tapi dia berhampiran. Kita letak aje. Jadi dia nipis. Al. Jangan terlalu dalam. Kalau dalam jadi al. Jadi al. Okey, ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa kita baca al? Kenapa tak baca il? Kenapa tak baca ul? Ini di sini adalah hukum alif lam. Alif lam. Kalau kita tengok pada perkataan ini adalah isim. Dalam perbahasan dalam bahasa Arab kita panggil isim lah. Tanda-tanda isim apa? Ada alif lam. Bila kata ada alif lam di permulaan ayat, kita kena bunyikan dia al. Walaupun dalam surah Al-Fatihah tersebut pada kalimah alhamdulillah, hamzah wasal itu tidak dibariskan. Betul tuan Kalau tuan perhatikan hamzah wasal di depan. Kemudian lam sukun terus. Bermakna dia tidak ada baris fathah yang nak kata meyakinkan dia untuk baris atas. Akan tetapi dari segi hukum tajwid di situ, kerana di situ dimulai dengan alif lam, jadi kita bunyikan dia alhamdu. Alhamdu. Okey. Pada perkataan yang sama,
berhati-hati pada huruf ha. Ha kat situ adalah huruf ha yang mana kita menyebutnya dengan pedas. Nipis, pedas. Sebab ha kita sempitkan laluan kerongkong itu. Ha, ha, ha. Dia bukan ha. Dalam huruf hijaiyah ada dua ha. Satu ha yang biasa kita terus keluarkan angin daripada dada, ha, iaitu ha bulat. Kan? Tapi kat sini adalah huruf ha pedas. Ha yang nipis. Kha macam jim bentuknya tu kan. Itu ha pedas. Jadi kita kena bunyikan ha. Kita tak boleh bunyikan ha. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Itu pada kalimah alhamdu. Kalau kita sebut alhamdu, maka kat situ adalah berubah makna, dan makna di situ makna yang buruk lah. Maksudnya kita sebut alhamdu, maksudnya Allah mati. Di segi perbahasan je lah. Alhamdu. Jadi kita jangan sebut alhamdu. Jadi alhamdu. Okey. Dan kita berhati-hati juga pada lam sukun tadi. Jangan sampai kita lantunkan dia. Alhamdulillah. Kalau la tu salah. Jadi kita kena betul-betul firm, matikan lam itu. Sukunkan lam itu. Alhamdu. Okey. Dan masih pada perkataan yang sama, iaitu pada huruf dal yang berbaris hadapan. Sebutan dal macam mana yang tepat sebenarnya? Lahjatun Arabiyah. Lahjah Arabiyah, macam mana sebutan dal yang tepat? Okey, saya bagi contoh. Perkataan dadu. Dadu. Okey, perkataan saya sebut yang pertama dan yang kedua. Tuan tengok, ada tak perbezaan di situ? Yang pertama saya sebut dadu. Okey, yang kedua dadu. Ada tak perbezaan? Saya ulang, yang pertama dadu, yang kedua dadu. Okey. Yang kedua adalah sebutan dal yang tepat. Jadi dia bukan dal yang pertama. Kalau kita sebut dal yang pertama, makhraj dia betul, kedudukan sama, tapi cuma lidah kita tu terlalu tajam. Ini lidah kita kan? Da, kita letak di langit. Tapi kita nak guna depan ni juga, tapi lebih luas lagi. Kita nak lebarkan lagi, dikembangkan lagi. Da, lembutkan lagi lidah di hadapan tu. Dan letak di langit, di hadapan. Dadu, ada. Kena bezakan di situ. Itu sebutan Arab yang betul lah. Itu yang saya belajar lah. Alhamdu. Okey. Selesai pada perkataan yang pertama. Okey, kemudian masuk kepada lafzul jalalah. Lillahi. Lam masih dalam keadaan nipis. Lillahi. Dan sebutan lafzul jalalah tersebut juga masih nipis. Kerana dia di permulaan itu dibariskan dengan kasrah. Jadi kalimah Allah tersebut dibaca nipis. Tidak kita baca lillahi. Tidak. Kita baca dia dengan lillahi. Jangan kita baca lillahi. Lillahi. Lidah kita juga masih di hadapan. Lembut. Alhamdulillahi. Okey, kemudian Rabbil alamin, kita sambung dua perkataan tersebut. Okey, ra bari fathah, sifat dia tafkhim, iaitu tebal. Ra tafkhim, ra tebal. Kerana apa tebal? Saya pernah sebut sebelum ni, ra itu berbaris atas. Jadi ra itu kena tebal. Okey, sebutan ra baris fathah ini macam mana nak sebut dia? Kalau kita biasa sebut sebelum ni ra kurang tepat tuan-tuan. Jadi sebutannya macam mana yang tepat? Ra. Bukan ra tapi ra. Kita just kembangkan. Ra. Ada sedikit getaran pada permulaan ra tu. Itu dipanggil takrir. Pengulangan pada ra. Tapi pengulangan getaran pada ra itu tidak boleh terlalu getar. Tidak boleh banyak ra. Kita sebut ra, salah. Jadi sedikit sahaja. Ra.
Masuk kepada ba. Ba syaddah, kita tekan di situ sebab ada nabrah di situ. Yang saya sebut nabrah kan, penekanan kepada setiap huruf yang ada syaddah ataupun sabdu ini, kita panggil ni nabrah. Kemudian dia baris kasrah. Dia nipis. Rabbil. Rabbil. Masuk kepada alif lam pada kalimah al-alamin. Bukan rabbel, tapi rabbil. 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 Kita kena kembangkan. Buka sikit mulut untuk kita sebut sempurna bila kita menyebut kalimah tersebut. Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil. Okay? Pada kalimah al-alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Berhati-hati pada huruf ain yang berbaris fathah itu. Jangan tertukar kepada hamzah. Iaitu Rabbil alamin. Salah. Di situ adalah huruf ain. Bagikan hak huruf ain di situ. Kita licinkan dia. Lembutkan dia di situ. Ain. Ain. Sorry. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Okey, jelas tuan-tuan? Itu pada ayat yang kedua. Okay, kita cuba insya-Allah cuba selesaikan sampai habis. Kemudian ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Saya ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Dia permulaan ayat ini kita mulakan dengan kalimah Ar-Rahman. Okey, dia sama macam Alhamdu. Akan tetapi pada kalimah Ar-Rahman ini, lam itu tiada sukun, betul? Betul? Okey. Di sini kita panggil hukum alif lam syamsiyah. Kalau tuan-tuan dapat catat, hukum alif lam dalam Al-Quran, dalam hukum tajwid ada dua jenis. Yang pertama alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Dan yang kedua alif lam syamsiyah. Okey, pada ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah, pada kalimah alhamdu di situ adalah alif lam qamariyah kerana lam itu ada tanda sukun. Ada tanda mati. Kita bunyikan lam itu berbunyi, bermakna di situ adalah hukum alif lam qamariyah. Insya-Allah tuan, next surah nanti kita masuk surah-surah lazim, saya akan tanya tuan siap hukum yang kita dah pelajari. Cuba refresh baliklah nanti. Okey, baik. Alif lam yang ada lam itu yang ada tanda sukun, kita panggil dia alif lam qamariyah. Pada kalimah Ar-Rahman, lam itu tiada tanda. Akan tetapi ada tanda syaddah pada huruf selepasnya, iaitu ra. Kita baca tetap juga baris depan ar-rah. Ar-rah. Lam itu tidak dibunyikan. Dia ada pada penulisan tapi tiada pada bunyi. Alif lam tersebut. Dia ada pada penulisan tapi pada bacaan tiada. Itu adalah hukum alif lam syamsiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Nak kenal pasti dia, lam itu tiada tanda. Dan selepas huruf lam itu, huruf yang ada syaddah ataupun sabdu. Okey? Baik. Okay, sebutan dia ar-rah. Jangan ar-rah. Kita baca ar-rah, kurang tepat. Jadi ar-rah. Takrir yang sedikit. Kemudian kita tidak terlalu muncung atau kembangkan mulut ke depan, terlalu tidak. Just kita buka saja. Ar-rah. Masuk kepada ha pedas. Bagi hak pada ha tersebut, ha pedas tersebut. Ar-rah. Mesukun
tapi mengalir bunyi ha dia. Dia ada sifat angin dia di situ. Ar-rah, ar-rah. Kita tak terus sekat dia. Kita tak terus ar-rah. Tidak. Tapi kita sukunkan dia dan dia mengalir bunyi angin tersebut. Ar-rahmani. Okey. Mim yang berbaris fathah 2 harakat. Kita baca dengan 2 harakat. Kita tidak baca dengan ma, tapi dengan ma. Ar-rahma. Ar-rahma. Kita jangan baca ar-rahma. Biasa yang bunyi ma ni orang utara hampir mana nak makan apa. Itu biasa orang utara memang bunyi macam itulah. Saya pun orang utara juga. Jadi kita tukar. Bila kita baca Quran, kita kena lahjah Arab. Itu penting. Okey, baik. Ar-Rahmani. Nun kasrah sifat nipis masuk kepada rahim. Nir-rahim. Nir-rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ra syaddah bari fathah nir. Nir bukan ne, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Kurang tepat. Jadi nun baris bawah bunyi dia adalah ni. Masuk kepada ra syaddah yang bari fathah nir-ra. Nir-ra. Nir-rahim. Okey, kemudian pada ha masih ha pedas yang berjumpa dengan ya, ya mad. Him. Dan di hujung tu adalah hukum mad arid disukun, insya-Allah kita akan bahas pada akan datang insya-Allah. Saya ulang balik pada ayat yang ketiga ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, baik tuan-tuan, jelas? Ada persoalan setakat ni? Okey, ada. Seterusnya pada ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Saya ulang. Maliki yaumiddin. Maliki. Jangan kita baca maliki. Kalau baca ma, salah. Maliki. Maliki yaumiddin. Ma itu dibaca 2 harakat. Ada dalam qiraat lain, bacaan lain. Qiraat ni ada 10 yang mutawatir. Dan ada bacaan yang mana ma ini dibaca pendek. Maliki yaumiddin, tapi itu adalah bacaan qiraat. Kita tak mengamalkanlah di Malaysia ni. Sebab kita mengamalkan qiraat Hafs an Asim. Ma itu kita baca 2 harakat. Maliki yaumiddin. Ingat tuan-tuan ya, kita bunyi dia ma, bukan ma. Ma. Liki. Liki. Yaumiddin. Yaumiddin. Waw sukun dan sebelum dia berbaris fathah. Itu adalah hukum bagi lin. Huruf itu lembut. Waw itu lembut. Sifat dia lembut bila ada waw itu sukun dan sebelum dia baris fathah, iaitu baris atas, maka kita lembutkan pada waw itu. Maliki yau. Bukan maliki yau. Salah. Yau. Lembut. Maliki yaumiddin. Pada kalimah ad-din, ingat tadi makhraj huruf, cara menyebut huruf dal. Macam mana huruf dal? Middin. Jangan tajam, kita kembangkan lidah, lembutkan lidah di hadapan. Middin. Maliki yaumiddin. Okey, baik. Okey, baik. Terusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, pada kalimah iyyaka, ya itu ada syaddah. Bermula dengan hamzah yang berbaris bawah, iyya. Kita kena tekan. I dulu, baru kita lepas. Iyyaka. 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 Kena ada, kita panggil apa? Berhenti sedekat. Berhenti sekejap. Iyyaka. Jangan terus. Iyyaka. Iyyaka. Maka tiada nabrah di situ. Jadi, macam saya sebut, setiap huruf ataupun perkataan yang ada syaddah ataupun sabdu, situ ada nabrah penekanan. Iyyaka. Ka. Tipis Ka. Ka. Lembut je. Ka. Jangan kita baca qa. Iyyaka Iyyaka salah. Itu dah jadi huruf qaf. Kita nak huruf kaf di situ. Iyyaka. Kepada engkau. Maksudnya kepada engkau. Kemudian pada kalimah na'budu. Na'budu. Okey. Na'budu. Ain sukun. Nun fathah masuk kepada ain yang sukun. Jadi kita licinkan ain tersebut. Mengalirkan dia, layan dia. Jangan kita sangkutkan dia, jangan. Tak cantik. Kurang tepat. Jadi cara kita sukunkan huruf ain ni, na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kemudian pada huruf wa iyyaka. Wa iyyaka. Sebutan huruf waw yang tepat ketika baris fathah macam mana? Kalau kita biasa dengar bunyi dia, waw baris atas, bunyi dia macam mana? Okey, Abang Rizwan, cuba Abang Rizwan bunyikan waw baris atas. Wa saja, bunyikan waw saja. Wa. Okey, Abang Zain nak cuba Abang Zain. Ya. Waw saja. Saya nak waw baris fathah tu. Wa. Macam mana tuan? Wa. Kena confirm. Okey. Okey ya. Iya kena. Wa. Okey. Siapa nak cuba lagi? Abang Talib nak cuba, Abang Talib. Wa. Okey. Sebutan tadi ya Abang Zain tadi, ada sebutan yang betul tadi. Cuba Abang Zain bunyikan. Wa. Yang tu. Yang tu yang betul. Wa. Iya kena. Kalau kita biasa sebut wa, biasa sebut wa. Tapi sebutan waw baris fathah wa. Itu yang sebetulnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey? Wa iyyaka Okey, kemudian pada kalimah nasta'in, sin sukun, nun fathah masuk kepada sin sukun. Sin itu mati tapi dia masih mengalir angin dia. Masih mengalir desiran dia sehingga kita merasakan angin itu keluar di bawah mulut kita ni. Nas angin itu terkeluar, kita rasa di area sini ya. Nas. Jangan kita baca sad nafs. Itu sad. Tetapi ni sin sa, makhraj dia di depan. Sa. Sin. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan berhati-hati pada ain kasrah kemudian huruf mad itu. Ain. Jangan nasta'in. Itu dah jadi huruf hamzah. Berhati-hati setiap huruf tersebut. Sebut dengan baik-baik. Perhatikan
huruf apa ni? Ain ke hamzah? Kena tengok betul-betul. Okey, baik. Kemudian selesai ayat tu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Kalimah ihdina. Ihdina tuan-tuan Okey, cuba perhatikan. Kat sini ada alif lam tidak? Okey, macam mana kita nak bariskan bunyi hamzah wasal itu? Kenapa kita baca ihdina? Pernah tak kita tanya ustaz-ustaz yang kita kenal? Ustaz, kenapa baca ihdina? Kenapa tak baca uhdina? Kenapa tak baca ahdina? Siapa boleh jawab? Dari tuan-tuan insya-Allah mesti ada yang boleh jawab. Siapa nak cuba? Kenapa kita baca ihdina? Abang Zain nampak macam nak cuba tu. Kita kena tengok huruf yang ketiga, Ustaz. Huruf tiga. Tengok pada huruf yang ketiga. Okey, itu adalah kaedah cara kita untuk baca. Tapi kenapa kita kena baca baca baris bawah? Okey, baik. Dalam bahasa Arab ini, kalimah ini dipanggil fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah. Kata perintah memang tidak ada alif lam lah di hadapannya. Ihdina, kalau kita perhatikan maksud dia pun tunjukkan kami, kan? Ya Allah, tunjukkan kami, kata perintah, kan? Ihdina. Okey, kaedah untuk membaca dia macam tadi Tuan Izzuan sebutlah, lihat kepada huruf yang ketiga. Okay, kita lihat huruf yang ketiga. Kita kira daripada hamzah wasal tu. Hamzah wasal yang pertama, kemudian huruf ha sukun, kemudian yang ketiga huruf dal. Okey. Tengok bulatkan huruf dal tu. Okey, cara baca dia bila jadi perkataan yang macam ni yang bukan alif lam, jadi lihat terus kepada huruf yang ketiga. Jika huruf ketiga itu berbaris bawah ataupun atas. Jika huruf ketiga itu baris atas ataupun bawah, maka hamzah di hadapan tu kita gantikan dengan baris bawah. Ingat formula ni. Jika huruf ketiga itu baris atas ataupun baris bawah, maka di hadapan kita bariskan bawah. Jika huruf ketiga berbaris dhammah iaitu hadapan, maka di hadapan itu kita bariskan hadapan. Sebagai contoh perkataan, contoh hamzah wasal fa ain lam. Okey. Cuba bayangkan alif hamzah wasal fa ain lam. Huruf ketiga apa dia? Tuan Izzuan? Ain. Ain. Okey. Kalau saya bariskan dhammah di hadapan, macam mana nak bunyikan? Uf'ul. Uf'ul, betul. Kalau huruf ketiga itu baris hadapan, dia jadi uf'ul. Okey, kita ambil pada kalimah ni, ihdina. Jika dal itu berbaris hadapan, macam mana kita nak baca dia, Tuan Iskandar? Kalau huruf dal itu baris hadapan, macam mana kita nak baca dia? Ihdina. Kalau dal itu berbaris hadapan. Huruf ketiga itu baris hadapan. Kalau huruf mana tadi? Huruf ketiga berbaris hadapan. Macam mana kita nak bunyikan depan dia tu? Ihdina. Ihdina. Okey, Abang Rizwan? Baris ketiga baris hadapan. Kalau perkataan ihdina tu, setelah dal itu berbaris hadapan. Macam mana kita nak baca? Uhdu. Uhduna. Tapi tiada perkataan uhduna sebab dari segi kaedah betul dah. Kalau jika dal itu baris hadapan tapi di sini dal berbaris bawah. Kasrah iaitu bawah. Jadi ihdina. Itu cara baca dia untuk fi'il amar ini. Kata perintah ini jika di permulaan ayat. InsyaAllah tuan akan jumpa banyak di permulaan ayat yang seperti ini. Tuan-tuan akan diuji ketika bacaan tuan. Akan jumpa perkataan seperti ini, masa itu kita guna kaedah yang kita dah ketahui. Okey, baik. Ihdina. Ustaz. Ya, saya. Kalau yang alham tadi tu?
Alham sebab dia alif lam. Alif lam. Okey. Bila alif lam, Layanan. lam itu ada tanda sukun, kita bunyikan dia al. Kalau Okey. lam itu tiada tanda dan selepas huruf lam itu ada syaddah, kita juga bariskan atas juga di hadapan dia. Dan masuk terus pada huruf yang syaddah tersebut. Jadi dia tak kira huruf ketiga dah tu. Dia alif lam lah. Itu bukan kaedah dah. Okey. Dia bukan pakai kaedah itu. Dia kaedah lain. Okey, baik. Ihdinas, bila kita sebut perkataan jadi kita terus anginkan dia daripada dada. Dalam. Ihdinas, nasi. Masuk kepada itu masuk kepada as-sirat. Huruf apa di situ? Huruf sad. Jangan kita samakan dengan sin. Sad sifat dia lain, cara sebut pun lain, makhraj dia pun lain. Ihdinas si. Okey, cuba tuan-tuan bunyikan sad, huruf sad yang berbaris bawah. Boleh? Cuba ikut saya. Si. Keadaan lidah kita di dalam mulut tersebut, dia keadaan melengkung dan ada pengudaraan di sini. Dia terhasil angin tu bila ditolak. Bila dia rongga keluar, udara terkeluar. Jadi bunyi dia lain daripada sin. Cuba masukkan nasi. Ihdinas. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, pada ha tadi berhati-hati, jangan nipis pula. Sini ha bulat. Jadi kita lepas betul-betul angin tu. Dalam dada. Kemudian jangan kita lantunkan dia, jangan tak nak. Jadi habiskan terus. Ihdinas. Okey, saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Boleh tuan-tuan? Siratal. Ta huruf yang kuat, huruf isti'la. Ta adalah salah satu huruf dari huruf yang kuat. Jadi ta itu masuk kepada lam sukun yang huruf dia nipis. Memang sukar daripada huruf kuat pergi kepada huruf nipis, memang sukar, tapi dengan latihan pembacaan insya-Allah kita akan mudah. Tal. Jangan kita baca tal. Lidah di dalam di langit atas belakang, jangan. Tetap kita letak aja tal. Ta kuat masuk pada lam sukun nipis, tal. Dia berubah, kena pandai terus ubah dia punya sifat dia tu. Ihdinas siratal depan mustaqim. Kita jangan baca mustaqim. Kat sini adalah huruf qaf. Mustaqim. Kat situ huruf qaf, makhraj huruf qaf adalah di belakang, di langit belakang. Di langit, lidah kita belakang lekat terus kat langit. Qa, huruf Q. Dalam huruf konsonan panggil huruf Q. Cuba tuan-tuan bunyikan qaf baris atas, qa. Baris bawah qi dan baris hadapan qu. Kalau kaf dia nipis, ka, ki, ku. Tapi qaf di belakang. Qa, qi, qu. Mustaqim. Sebab apa dalam kalimah ini, dalam perkataan mustaqim ni sering berlaku kesilapan dalam bacaan. Selalu masyarakat biasa akan baca mustaqim. Itu huruf kaf. Bila kata tertukar huruf, maka macam saya sebut sebelum ni, dia adalah kesalahan yang besar, lahnul jali. Berhati-hati. Di sini huruf qaf jadi mustaqim. Okey.
Okey, baik. Okey, ayat yang terakhir ya. Betul? Betul? Okey, baik. Saya baca ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Tuan perhati pada ayat yang ke-7 ini, ayat yang paling panjanglah dalam surah Al-Fatihah. Ada dua alaihim di situ. Betul ya tuan-tuan? Ada dua alaihim di situ. Okey, kaedah membaca ayat yang ke-7 ini, antara perbahasan untuk membaca ayat yang ke-7 ini, tidak digalakkan kita untuk berhenti di alaihim yang pertama. Tidak digalakkan kita baca ataupun berhenti di alaihim yang pertama. Akan tetapi ini sering dilakukan oleh para imam. Tapi bagi mereka yang mengetahui, walaupun dia berhenti di situ, tak ada masalah. Tidaklah sampai jatuh hukum haram ataupun berdosa, tidak. Cuma tidak digalakkan. Okey? Kita digalakkan untuk berhenti jika kita nafas kita tak mengizinkan panjang, tak diizinkan panjang, nafas kita pendek. Cuba baca sehingga pada alaihim yang kedua, berhenti di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey. Kenapa tak digalakkan berhenti di alaihim yang pertama? Okey. Macam kita biasa dengar pun, imam-imam, ustaz-ustaz baca pun dia berhenti di alaihim yang pertama, betul tuan-tuan? Sebab apa kita nak khawatir, kita takut bila kita berhenti di alaihim yang pertama, orang akan sangka di situ adalah waqaf. Di situ adalah waqaf. Sedangkan bukan waqaf lagi. Sedangkan dia adalah ayat yang ke-7. Kenapa saya kata khawatir takut bukan waqaf? Sebab kalau kita berhenti di situ, takut-takut dia jadi ayat yang ke-berapa? Di situ ayat yang ke-7. Dan bila kita sambung, dia jadi ayat yang ke-8. Sedangkan Al-Fatihah ada 7 ayat. Disebabkan itu para ulama tidak menggalakkan. Sebagian ulama tidak menggalakkan untuk kita berhenti di alaihim yang pertama. Tapi kita boleh berhenti di alaihim yang kedua. Macam saya baca tadi, saya berhenti di alaihim yang kedua, kemudian saya ambil balik ghairil maghdubi alaihim. Okay. Kalau kita nak baca satu ayat penuh, jika kita ada kemampuan dari segi nafas kita, dipersilakan. Tak ada masalah, lebih baik sebenarnya. Tapi jaranglah orang nak habis sampai hujung. Tapi ada juga orang yang baca daripada awal bismillah sampai habis ayat yang ke-7 ni dengan satu nafas. Akan tetapi yang saya sebut pada awal dulu, tidak digalakkan juga untuk kita baca satu nafas dengan kita mewasalkan setiap ayat tersebut. Tidak digalakkan kerana Nabi bila membaca surah Fatihah ini, dia berhenti di setiap ayat-ayat tersebut. Itu. Okey, baik. Okey. Siratal ladzina an'amta. Okey, perhatian pada sini, pada surat, pada huruf sad juga di situ. Fa, jangan kita baca sin, fa. Dengan sad. Sirata. Okey. Walaupun ada qiraat lain yang membaca dengan sin. Tapi qiraat kita membaca dengan sad. Okay. Siratal ladzina. Zal. Berhati-hati pada zal. Lembut di situ, keluarkan lidah sedikit. Siratal ladzina Okey, pada kalimah an'amta. Di sini juga sering dilakukan kesilapan ataupun kesalahan. Kenapa kesalahan di mana? Dia baca an'amta. An'amta. A dengan ain disamakan. Dia baca dengan bunyi hamzah. An'amta. Sedangkan yang pertama adalah hamzah masuk kepada nun sukun. An.
Kemudian ain yang berbaris fathah masuk kepada mim sukun. Amta, amta. Dan kesalahan di mana lagi? Dia melantunkan nun sukun itu. Dia qalqalahkan nun sukun itu. An'amta, an'amta. Salah. Jadi betul-betul kita matikan, sukunkan nun tersebut. An'amta, an'amta. Dilarang kita baca an'amta. Okay, salah. Jadi kita baca dengan bacaan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey. Okey, pada kalimah ghairil. Ghain ghain. Gha getaran je nipis je. Vibration dia nipis. Gha, gha, gha baris atas gha. Masuk kepada ya sukun, sifat lin pada ya tersebut, lembutkan dia. Ghairil. Ril nipis. Ghairil. Ghairil. Jangan kita baca ghairil. Kalau ril kurang tepat. Ghairil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Maghdubi. Ghain sukun. Ghain sukun, kita sukunkan dia, juga dia mengalir. Sifat mengalir dia di situ. Maghdu. Jangan kita sekat terus. Jangan maghdu. Maghdu. Tak tepat. Jadi, alirkan dia. Maghdu. Maghdu. Kemudian dot baris hadapan, dhammah. Jangan kita tertukar dengan huruf dal. Jangan kita baca maghdu. Berhati-hati di sini. Juga sering berlaku kesalahan atau kesilapan di sini. Dibaca dengan dal. Sedangkan di situ adalah huruf dhad. Maghdu. Bu. Kita jelas kita dengar bunyi dhad tu. Bu. Ghairil maghdubi alaihim walad Okey, sebutan huruf dhad. Macam mana sebutan dhad yang sempurna atau yang betul? Mungkin sempurna itu hanyalah pada Nabi SAW, akan tetapi kita cuba menghampiri kesempurnaan dalam menyebut huruf hijaiyah ini. Sebutan yang paling cantik huruf dhad adalah sebutan Nabi SAW. Akan tetapi ada kaedah yang diajarkan kepada kita bagaimana kita menyebut huruf dhad itu dengan tepat. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita biasa dengar do, do, kurang tepat. Okey tuan-tuan. Saya bagi gambaran Ini gigi kita bahagian atas Ini depan, kanan, kiri. Ini lidah. Ini lidah dia. Sebutan huruf dhad kita kena tempelkan dia kanan ataupun kiri di bahagian ini. Sini ataupun sini. Mana yang kita selesa? Lidah kanan ke ataupun lidah kiri? Walau cuba sebut huruf dha. 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 Pastikan lidah kita lekat dulu. Dha. 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 Yang mana kita selesa? Kiri ataupun kanan? Begitulah cara menyebut huruf dha. Dia bukan dha. Bukan lidah di hadapan, di tengah. Bukan dha. Dha. Bukan. Dia tepi. Dia tepi. Dha. Okay, pada kalimah wala dhalin wala, la, nipis, la, masuk kepada huruf yang kuat. Huruf dhad adalah huruf yang sebahagian pada huruf kuat. Huruf yang kuat lah. Maksudnya kita kena tekan betul-betul firm. Bunyikan dia. Dha, wala, wala, dha. Kemudian ada syaddah pula pada dhad ini. Maka terlahirnya sifat istitalah, sifat yang panjang pada huruf dhad ini. Wala, dha, baru kita lepaskan dha itu. Kita tak boleh terus baca walad dol, walad dol.
Tiada sifat di situ. Jadi dad ini ada sifat istitalah dia, memanjang. Walad, baru kita lepas. Walad, begitu. Saya ulang baca pada ayat yang ke-7 ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, begitu tuan-tuan. Pada kalimah dad ini kita baca panjang dia dan kita cangkut pada lam syaddah itu. Di situ kita panggil hukum apa dia? Siapa tahu tuan-tuan? Mad lazim, musaqqal, kalimi ataupun kalimi musaqqal. Okey, baik. Okey, macam mana tuan-tuan? Setakat ni boleh Adakah saya terlalu laju? Kita dah cuba selesai juga malam ni. Kebiasaannya ni luar pada kebiasaan saya lah. Biasanya 3 hari baru boleh selesai lah. Kita cuba selesaikan juga insya-Allah. 3 hari insya-Allah. Jika ada pertanyaan akan datang tentang Fatihah, kalau kata Ustaz, saya nak talaki, dia cuba dengar voice saya ke macam mana, saya boleh insya-Allah saya boleh komen lah. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Okay, setakat ni ada permasalahan. Saya cuba ulang balik sebentar selalu daripada awal surah Al-Fatihah, daripada isti'azah sehingga akhir ya. Okay, baik. A'udzu billahi Ustaz, sorry Ustaz. Termute Ustaz. Termute. Oh, termute. Oh ya, semua. Tak syok sendiri Okay, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Alhamdulillah. Okay, InsyaAllah tuan-tuan ada apa-apa persoalan boleh ajukan insyaAllah berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Ustaz, tanya Ustaz. So, yang macam waladdallin, lin tu apa harakah? Siapa ya? Rashdan. Oh, Tuan Rashdan. Okey. Waladdallin mad lazim musaqqal kalimi. Kat sini mad lazim musaqqal kalimi, hukum tajwid dia lah. Bila kata sebut mad lazim, lazim bermaksud 6. Jadi di situ adalah 6 harakat. Lin tu. Lin di situ kita baca di situ adalah hukum mad arid lisukun. Mad arid lisukun kita boleh baca 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Okey, kalau perasan daripada isti'azah sampai waladdallin, di hujung ayat tersebut adalah hukum bagi mad arid lisukun. Apa maksud mad arid lisukun? Adalah memberhenti ataupun mewaqafkan bacaan. Huruf sebelum huruf akhir adalah huruf mad. Okey, cuba tengok setiap ayat di hujung ayat tersebut. Saya bagi contoh isti'azah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim itu mewakafkan bacaan, memberhentikan bacaan. Kita berhenti pada rajim tu kan? Huruf sebelum huruf akhir adalah huruf mad. Okey, huruf akhir ada di situ adalah huruf mim. Huruf sebelum akhir adalah huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3, alif waw ya kan? Di situ adalah huruf ya. Maknanya kat situ adalah hukum mad arid disukun. Okey, dari segi adab pembacaan untuk hukum mad arid disukun ni, bila kita permulaan bacaan, hukum mad arid disukun yang pertama, jika kita dah baca 2 harakat, maka untuk hukum seterus mad arid disukun kita kan baca 2 harakat. Okay. Jika kita dah start dengan 4 harakat untuk hukum mad arid disukun, kita kena teruskan dengan 4 harakat. Tak boleh kita baca 2, 4, 2 balik, lepas tu kemudian 6. Itu tidak tepatlah. Macam tu kan. Terima kasih. Ada persoalan lagi tuan-tuan? InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Syazwan lah. Ustaz just nak tanya je lah sebagai general kan. Kita belajar hukum tajwid, maksudnya ada baris semua kan. Tapi permulaan Al-Quran ni sendiri dia tak ada tanda, tak ada baris dan dibaca kan. So macam mana, lepas tu Ustaz cakap pembacaan ni ada macam-macam jenis pembacaan, ada lebih daripada macam-macam style pembacaan Al-Quran ni. So adakah dulu waktu tak ada baris tu bacaan dia mengikut Arab yang, ialah maksud setiap sebutan tu memberi maksud yang dalam bahasa Arab untuk satu-satu, macam Ustaz cakap tadi, bila ayat arahan dia macam ni bacaan dia, bila ayat permulaan dia lah macam-macam. Just saya nak tahu macam mana boleh ada tanda tu. Okey, baik. Dalam persoalan yang diajukan oleh Tuan Syazwan ni berkenaan dengan kaedah dhabtul Quran ataupun kita panggil dalam penulisan Al-Quran. Bagaimana orang dulu pada zaman Nabi, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in membaca Al-Quran dalam keadaan Al-Quran yang bagaimana, kan? Al-Quran yang dulu dengan yang sekarang berbeza tuan-tuan. Adapun Quran yang sekarang ni telah dicantikkan penulisannya dan diperkemaskan tulisannya sehingga kita dapat baca dengan mudah sekarang ni. Adapun Quran yang dulu dia ada penulisan yang tertentu. Masih lagi penulisan Arab, tapi Arab yang lama, kan? Baris atas pun bukan baris atas yang sekarang ni. Kalau dulu baris atas melentang. Perubahan zaman dan sehingga sekarang ni dia berubah-ubah. Sehinggalah para ulama merubahnya lebih mudah dan lebih senang untuk kita baca. Adapun pada zaman dulu lebih kepada pembacaan di hadapan guru. Dan ketika mana guru membacakan Al-Quran, anak murid ikut. Lebih kepada begitu. Okey, penulisan Al-Quran ni bermula pada zaman bila? Pada zaman Nabi SAW telah mula penulisan Al-Quran. Akan tetapi tidak secara dibukukan. Akan tetapi ia bermula pada zaman daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berlaku peperangan. Kemudian dikumpulkan semua Al-Quran, ditulis pada zaman siapa? Pada zaman Osman. Itu sebab kita panggil Mashaf Rasam Osmani, kan? Di situlah Al-Quran dikumpulkan, kan? Dipanggil sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran untuk kumpulkan Al-Quran dan susun Al-Quran semula ketika itu. Ketika itu penulisan sangat berbeza, kan? Kalau tuan boleh tengok mungkin ada pameran-pameran tentang Al-Quran, penulisan Al-Quran ni. Kalau tengok di Shah Alam ada, kan, bagaimana Quran yang lama-lama di sana ada. Tapi sehingga sekarang ni lebih mudah dan lebih senang untuk kita membaca Al-Quran. Saya sendiri pun kalau baca Quran yang lama saya mungkin tak dapat baca lah. Tapi tentang penulisan Quran ni memang generasi ke generasi dah berubah dan lebih senang. Dan satu dunia kita boleh pakai Quran ni. Okey, tentang qiraat pula, bacaan ni bacaan berbeza, kan? Dan saya kata tadi ada yang baca Maliki Yaumiddin, macam saya sebut bagi contoh sebelum ni, wadduhi wallaili idza saji, kan? Bunyi berbeza daripada pendengaran yang kita biasa dengar. Hatta kalau kita dengar pergi satu masjid, kita nak solat jemaah, jika imam baca qiraat,
Kalau kita tak biasa dengan qiraat atau kita tak pernah dengan qiraat, kita rasa imam ni sesat ke apa kata. Kita dah menghukumkan imam sesat kan. Jadi sedangkan imam baca qiraat. Tapi sebenarnya dalam keadaan tersebut imam tak boleh baca sebenarnya. Imam tak boleh baca qiraat sebab akan mendatangkan fitnah. Mendatangkan fitnah, dia kata di solat tidak terganggulah kan. Jadi qiraat ni diamalkan sejak pada zaman Nabi SAW, dibacakan pada para sahabat kan, kemudian turun kepada tabi'in apa semua, sebab bersesuaian dengan tempat tersebut. Sebab bukan semua orang boleh sebut dengan lajah Arab dengan baik. Walaupun pada pertamanya kita mesti baca Quran tu dengan lajah Arab, akan tetapi ialah kerana kepelbagaian bangsa kan, macam masa dengan kesukaran untuk menuturkan bahasa Arab ni, di situ dipermudahkan. Walau bagaimanapun bacaan tersebut juga daripada Nabi SAW. Allah Ta'ala Adam. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Nak tanya, macam mana nak bezakan bunyi sin dengan sa? Okey, sin dengan sa, sa yang 3 titik tu kan? Ya. Okey, huruf sa dia keluar ke lidah. Sa. Sa. As. Tapi sin di dalam sa. Lidah kita di dalam sa. Di hadapan sa. Saya. Sa. Kita tak sebut saya. Kita sebut saya. Itu sin. Tapi sa. Sa. Keluarkan lidah. Keluarkan Jadi lidah. kita di atas lidah. Sa. As. Gitu. Ustaz, terima kasih. Sama tuan. Okey, kita sambung lagi insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, biasanya bila kita di masjid ataupun surau, kita dalam jemaah, nak tanya Ustaz, kadang-kadang ada bacaan tu yang mungkin kita tahu jelas kesalahan dia tu kesalahan besar ataupun kesalahan berat yang macam Ustaz pernah bagi tahu sebelum ni. Jadi kadang-kadang tu bila imam baca contohnya surah Al-Fatihah ni lah, kita nampak jelas kesalahan tu. Contohnya macam Alham, suratul ladzina an'am ataupun siro, ra dia tu mungkin berbeza jelas dia. Na'am. Jadi bagi kita nampak benda tu, kita rasa macam kesalahan tu besar. Cuma sekarang ni kita dalam solat, kita ikut imam, kita nak teruskan, kadang-kadang dah pernah dengar lah Ustaz kata kesalahan tu salah. Kita perlu itulah nak penjelasan daripada Ustaz balik. Okey, baik. Berkat ni kena berhati-hati, saya kena bagi kan. Sebab pernah ni biasa diutarakan tentang permasalahan ni. Macam mana Ustaz kalau kata imam, bila kita dah belajar tentang tajwid, kita pun dah tahu di mana kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil. Bila sampai satu masa, bila kita berjemaah, ada imam yang baca kesalahan yang besar. Bila-bila dalam surah Al-Fatihah. Baik. Dalam solat, pertama sekali kita kena ada satu perasaan atau sangka baik yang tinggi kepada imam. Ataupun sikoh kita, kepercayaan kita pada imam. Bila kata imam tu ke depan, maka imam itu yang layak untuk menjadi imam. Akan tetapi bila dalam ketika dia menjadi imam, dia membacakan surah Al-Fatihah. Kan? Contoh kalau permasalahan dia macam sebutan ra, dia tak boleh sebut dengan baik. Dia jadi Ar-Rahman kan. Tapi apa kesangkaan yang kita boleh buat di situ, dia tahu sebutan ra yang sebenarnya. Cuma dia tak boleh nak menuturkan dengan baik, bukan dengan sengaja. Kesalahan besar ni boleh jadi di mana dia dah tahu itu kesalahan besar, tapi dia tetap melakukan. Dia bukan tak boleh nak melakukan dengan betul, dia boleh melakukan dengan betul. Tapi bila dia tahu, dia lakukan, maka dia tetap jadi kesalahan besar lah. Tapi sangkaan kita tu, kita sangka dia, tak apalah mungkin imam ni, dia dah tahu, tapi mungkin dia tersasul sedikit. Tapi kita tak boleh nak mufarakah situ. Okay. Contohnya kalau macam kesalahan yang betul-betul jelas. Contoh dari segi tertukar baris contohnya. Dan alhamdulillah dia baca pelik. Di situ sangat jelas. Sangat jelas.
Rakaat pertama, kemudian rakaat kedua dia baca sama juga. Dan kita mufarakah lah. Buat kesalahan yang sangat jelas. Tapi pendapat saya dan pada solat pada rakaat pertama tersebut, kita kena ada sangkaan yang baik pada imam tersebut. Bila kita berjemaah, sangkaan baik pada imam tersebut. Imam dah mengetahui apa yang salah, apa yang betul, apa yang tak betul. Ketika dia membacakan surah dalam. Farakah tu maksudnya Ustaz? Kita mufarakah, kita keluar daripada jemaah. Keluar. Kita niat mufarakah, kita solat sendiri. Gitu. Sebab sebagian ulama memang beri pendekatan yang syadid lah, keras. Dia kata kesalahan jelas, kita mufarakah. Kita habiskan juga dengan imam ataupun kita terus keluar daripada solat yang sedang Bila kita keluar daripada imam, kita dah tak bersama dengan imam. boleh terus keluarlah. Maksudnya kita habiskan solat kita. Habiskan dengan imam juga. Ya. Lepas Tidak. tu Sendiri pun tak apa. niatlah. Kita niat, bila kita niat mufarakah je, kita dah keluar daripada imam. Kita dah keluar daripada jemaah tersebut. Mungkin Dr. Rozaimi boleh jawab persoalan tentang mufarakah ni. Dia cukup mahir dalam fiqh kan. InsyaAllah nanti kalau ada Dr. Rozaimi, saya nak join juga. InsyaAllah saya nak dengar. InsyaAllah. Okey, baik. Ada persoalan Boleh saudara Zain tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada soalan ni. Seperti mana yang kita tahu yang surah Al-Fatihah ni rukun qauli dalam solat kita kan. Jadi kalau dalam solat jemaah kita, pada kadar manakah yang kita perlu baca supaya nak sahkan rukun tu pada masa yang sama tak mengganggu jemaah yang lain kalau kita solat berjemaah? Maksudnya kita nak baca Fatihah tu lah. Baca Fatihah tu dalam solat. Dalam pembacaan dalam jemaah kan, bila kita kata Al-Fatihah, kita kena baca surah Fatihah ni lah setiap rakaat yang kita tunaikan. Kita baca dengan sekadar diri kita mendengarnya, sekadar telinga kita mendengar. Dia mesti menuturkan. Dia tak boleh kita baca dalam hati. Mesti kena qauli. Dia kata rukun qauli, rukun yang perlu dari segi percakapan, pertuturan, maka kita kena sebut sekadar mana kita sendiri mendengar. Sebab apa, bila kita baca, orang lain pun baca sama, dia akan fokus pada bacaan. Dan saya rasa dia tidak mengganggu pada jemaah lain. Tapi jangan terlalu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mengganggu orang lain, itu jadi masalah. Tapi kita baca sekali bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kalau kita baca pun, kita keluarkan suara, mungkin sekitar kepala kita ni kita dengar dah, sehingga kita pun dah boleh dengar dengan bacaan kita sendiri. Ada pun para ulama kan, ada pendapat lain mengatakan jika kita tak baca surah Fatihah pun tidak mengapa, kerana Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Ada perbahasan di situ. Rakaat keberapa yang kita boleh tinggalkan. Ada juga perbahasannya di situ. Sebab kita nak dengar bacaan imam. Lepas kita imam baca Fatihah, kita nak baca Fatihah kan. Tapi imam dah baca surah. Kat mana? Adakah kewajipan kita di situ? Ada ulama pun ada bahaskan benda itu. Ada kata kita boleh tinggalkan, kita mendengar bacaan imam. Sebab apa? Al-Fatihah itu sendiri dah ditanggung oleh imam yang menjadi imam lah. Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam. Allah Ta'ala. InsyaAllah. Ada apa lagi tuan-tuan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya kalau macam kalau kita buat tarawih kan. Kalau tarawih imam dah selesai membaca Al-Fatihah and then dia masuk ke surah lazim tu, katakanlah dia baca qul huwallahu ahad macam tu je. Macam mana kita nak mengejar, kita nak baca 7 ayat, dia baca 3 ayat kan, so adakah kita nak kena lajukan ke ataupun macam mana? Kita cuba baca pada kadar yang kita termampu. Kalau kata kita mampu, lepas selesai baca Fatihah, kita baca Fatihah. Kalau kita sempat dua ayat, kemudian dia dah rukuk, kita perlu rukuk.
tak perlu kita menghabiskan. Sebab kita mengikut imam tu lebih aula, lebih utama daripada kita menghabiskan Al-Fatihah tersebut. Macam tu. Itu kaedah dia lah. Okey, jelas tuan Tapi tarawih ni memang laju dah sebenarnya. Kalau tuan-tuan ikut tarawih di Indonesia lagi lah. Itu lagi. Tapi contoh kalau kita masuk lambat, Ustaz. Macam mana tuan? Kalau kita masuk lambat, katakanlah kita baru dengan dah solat, kita baru masuk, lepas tu kita baru nak alhamdulillah, dia pun dah Allah Akbar rukuk. Macam mana? Maksudnya kita sempat bersama imam. Ini kita rukuk jugalah, tak payah teruskan Al-Fatihah lah. Kita sempat dan kita mendapat rakaat tersebut. Tapi bila dia dah i'tidal, kita baru masuk, kita dah tak kira lah. Walaupun kita tak sempat baca Fatihah. InsyaAllah. Saya kira insyaAllah jika ada persoalan tentang surat Al-Fatihah berkenaan dengan Al-Quran, bolehlah diajukan. Sebab bidang saya khusus pun Al-Quran kan. Kalau tanya bab-bab fiqh ni lebih-lebih ni, saya mungkin jawab apa yang saya tahu, sekadar kita tahu je lah. Sebab apa Sayyidina Ali pun mengatakan tidak tahu itu juga adalah sebagian daripada ilmu kan. Kita jangan takut untuk mengatakan tidak tahu. Mungkin kita rasa benda itu mudah, akan tetapi dengan disiplin ilmu, bila kita tak tahu satu perkara tu, kita sebut dia tidak tahu. Tapi yang mana kita tahu, kita sharing. InsyaAllah. Ustaz, saya ada satu soalan. Ya. General lah, saya pernah terdengar lah sama ada ceramah atau semasa khutbah kan, khatib ada bagi tahu afdal sekarang ni Quran kita ada dalam phone, ada yang musyraf lah. Tapi khatib tu bagi tahu yang fadilat dia lebih kepada Al-Quran tu sendiri compare dengan yang dalam phone tu. So saya nak pencerahan daripada Ustaz lah, ada tak fatwa ke atau pendapat ulama yang mengatakan membaca Al-Quran, naskah Al-Quran tu lebih afdal daripada membaca Al-Quran dalam telefon? Okay, sudah pastinya Tuan Rahman Tarik. Sudah pastinya dengan kita melihat mushaf itu sendiri, dia ada kelebihan tertentu. Kelebihan dia berbeza dengan Al-Quran yang berada di phone kita lah. Sebab bila kita nak pegang mushaf itu sendiri pun kita kena berwuduk. Betul tuan? Maka kesucian mushaf itu terjaga. Jadi bila kita baca dengan mushaf, kita lihat mushaf. Sebab apa kata, bila kita tengok mushaf saja, kita tanpa membacanya, kita lihat saja pun dah peroleh pahala. Dan yang apakah lagi kita sentuh dia, kita baca dia. Sebab itu segi adab kita bersama dengan adab hamalatul Quran bersama Quran. Jadi kenapa Al-Quran dalam phone ni kita tidak perlu berwuduk? Ada juga tanya, Al-Quran ada dalam phone ni 30 juzuk. Tapi kenapa tidak berwuduk? Kerana Al-Quran di dalam phone ni dia bukan benda mushaf, satu. Dia dah bercampur dengan perkara-perkara lain. Dan ada apps lain semua. Jadi dia tidak perlu berwuduk. Tapi mushaf, bila kita lihat dia, kita nak baca dia, nak pegang dia, kita kena berwuduk. Wajib berwuduk. Sucian Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Kalau saya dengar kalau pegang tafsir Al-Quran, kau tak berwuduk pun tak apa, betul ke? Betul, tak apa. Sebab kerana tafsir Al-Quran itu sendiri, perkataan tafsir itu sendiri yang dalam bahasa Melayu tu atau bahasa Inggeris itu melebihi daripada kalimah Al-Quran. Jadi dia dah bercampur di situ. Jadi dia bukan mushaf yang betul mushaf lah. Mushaf yang kita kena berwuduk ni totally memang dia Al-Quran. Ayat dalam bahasa Arab kan. Ayat Quran lah. Ini kalau Quran yang betul-betul Quran kena ambil wuduk. Kalau yang ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak perlulah. Tak perlu berwuduk. Tak mengapa. Tidak menjadi dosa. InsyaAllah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak
tanya pasal tadi dalam ayat terakhir tu, Ustaz cakap tak boleh wakaf dekat alaihim kan? Yang pertamanya alaihim. Tapi kalau kita baca Ustaz kan, kita macam Syekh Al-Mishari, dia baca macam alaihim macam mana alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maknanya alaihim tu dia tekankan kat situ Ustaz. Okey. Tekan maksudnya tekan pada alaihim ke berapa tu? Yang pertama. Okay, Tapi nampak macam berhenti tapi dia tak wakaf pun kat situ. Okey Ustaz kan? Okey, yang terbaik sebenarnya pada ayat yang ke-7 tu, kita baca yang pada keadaan terbaik adalah kita baca satu ayat kamil, sempurna. Dan itu yang paling terbaik lah. Okey. Adapun pada saya sebutkan tadi, jika kita berhenti pada ayat yang pertama, dia tidaklah menjadi dosa, akan tetapi tidak digalakkan. Dan perbincangannya tidak digalakkan. Kerana dikhawatiri kita menyangka ataupun orang ramai menyangka di situ adalah wakaf. Tapi kalau macam Syekh Mishari tu, dia baca macam apa tu? Dia berhenti pada ayat yang pertama kan? Baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maknanya alaihim, maknanya dia sambung sebenarnya tapi dia stress dekat him. Dia mungkin dia pergi intonasi pada perkataan tu. Dia menekankan pada kalimah tersebut. So tak apa Ustaz kan? Tak ada masalah. Ataupun kalau kita lihat pada imam-imam Haramain Mekah Madinah kan, mereka berhenti pada alif yang pertama. Sebab kita ada masalah bagi mereka sebab mereka tahu i'tiqad mereka, kefahaman mereka jelas. Kan? Akan tetapi di Mekah biasanya macam Imam Sudais kan, Imam mazhab Hambali kan, dia tidak membaca bismillah itu secara jahar. Maksudnya dengan sir, dengan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Sudais kan. Dia menyatakan Imam Mekah Madinah ni dia tidak membaca Fatihah secara kuat. Kenapa dia tak baca secara kuat? Juga daripada perbuatan Nabi SAW. Ada tiga keadaan bacaan bismillah ni. Sebab Al-Fatihah ini diturunkan, asbabun nuzul surah Al-Fatihah ini diturunkan kerana untuk bacaan dalam solat, sesuatu hukum. Dia bukan kata ada sebab tertentu. Sebab dalam penurunan Al-Quran ni, asbabun nuzul ni ada tiga keadaan. Keadaan pertama, memang Allah nak perintahkan sesuatu, perintah itu untuk dilakukan. Yang kedua, ayat tersebut diturunkan untuk ke atas ibadah yang diperintahkan. Dan yang ketiga, bila ada persoalan, maka Allah jawab secara terus melalui wahyu dia. Kan? Jadi, Al-Fatihah ini termasuk dalam bacaan dalam ibadah yang diperintahkan. Dia tak ada kata sebab nuzul peristiwa, tidak. Al-Fatihah ni pada mulanya tanpa bismillah. Ayat dia alhamdulillah sehinggalah waladdallin. Kemudian selepas hijrah, Nabi hijrah ke Yasrib iaitu Madinah sekarang ni, tak silap Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas bertanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa Allah tak turunkan satu ayat pembatas kepada setiap surah yang lain, daripada satu surah kepada surah yang lain? Kalau ketika mana dulu Nabi SAW baca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian pada surah Al-Falaq Nabi tak ada batas. Maksudnya apa yang membezakan surah An-Nas dengan surah Al-Falaq? Dulu tak ada. Bila Ibn Abbas bertanya pada Nabi SAW begitu, maka turun terus Bismillahirrahmanirrahim. Maka terus turun ayat apa yang dipersoalkan oleh Ibn Abbas kepada Nabi SAW, turun ayat Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembatas pada setiap surah-surah yang lain. Ya, begitu. Jadi kaedah baca Al-Fatihah ni ada tiga cara. Yang pertama, tanpa langsung membaca bismillah, dia terus baca alhamdulillah. Okay. Yang kedua, dia baca bismillah secara jahar. Itu bismillah secara kuatlah yang kita amalkan, kan? Dan kita mengira bismillah itu sebagai ayat yang pertama, kan? Dan kemudian bismillah itu dibaca secara sir, iaitu perlahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baru ditujukan. Itu yang biasa diamalkan oleh imam-imam haramain lah. Allah Ta'ala adam. Okay, sekadar itu saja kot insyaAllah untuk malam ni. Saya mohon maaf atas kekurangan. Jika ada persoalan lagi, boleh utarakan pada di lain siaran insyaAllah.